Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi di waktu ini. Kita bawakan kepada anda langsung daripada tapak program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani. Ketika ini saya berada di Kemah 2 yang menempatkan agensi-agensi kerajaan yang berkampung di sini sejak semalam sehinggalah esok. Tapi bagi anda yang ingin datang ke sini waktu ini, kita nasihatkan supaya bawa payung. Sebab di luar daripada kemah ini lebih banyak perkara yang anda boleh nikmati, termasuklah persembahan dan juga booth-booth yang disediakan oleh badan-badan beruniform selain daripada makanan-makanan yang disediakan kepada anda oleh food truck dan juga gerai-gerai oleh usahawan madani. Dan ketika ini, walaupun hujan lebat ketika saya tiba di sini, masih lagi ramai orang yang menghampiri dan juga datang ke sini untuk meninjau apakah yang disediakan oleh setahun Kerajaan Malaysia Madani. Selain daripada di seberang daripada Kemah 2 ini, ialah kaliber kerjaya dibawakan oleh anda, oleh semua agensi-agensi kerajaan yang difahamkan 400,000 peluang pekerjaan disediakan. Dan di sebelah ini, Kemah 1 merupakan kemah yang akan mengadakan majlis perasmian penutup untuk program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani yang akan disampaikan dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari esok. Tapi untuk waktu ini, sebelum kita teruskan kepada perbincangan berkenaan dengan setahun Kerajaan Malaysia Madani untuk melihat kepada reformasi institusi, antara perkembangan yang boleh kita bawakan adalah kenyataan daripada Perdana Menteri yang menyatakan bahawa kerajaan berhasrat untuk memperluaskan pameran seperti program setahun bersama Kerajaan Madani ke seluruh negara susulan sambutan yang menggalakkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan tersebut akan dipertimbangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Perdana Menteri, program sedemikian dilihat mampu memberi pencerahan mengenai usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam mensejahterakan rakyat. Perjalanan hari ini memang jadual saya datang esok, tetapi saya datang santai untuk melihat kemajuannya. Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan dan kerjasama jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat dan juga JLC, Khazanah sangat memuaskan. Jadi saya minta pengunjung, terutama anak-anak muda, teliti satu kementerian ke satu kementerian, melihat langkah-langkah yang diambil dan memanfaatkan daripada kemudahan-kemudahan yang diumumkan oleh kerajaan. Saya saksikan minat rakyat bertambah baik, dan kalau nampak perjalanan begini, kita mungkin menimbangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan sama ada kita boleh pindahkan kegiatan pameran seperti ini supaya memberi pencerahan kepada rakyat di setiap negeri di negara kita. Baik, dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyifatkan usaha kerajaan membantas rasuah sepanjang setahun pentadbiran telah menunjukkan kejayaan pada peringkat permulaan. Perdana Menteri berkata antara ukuran penting adalah tiada mana-mana pimpinan kerajaan perpaduan yang terlibat dalam salah laku rasuah. Malah beliau berkata langkah berterusan mengekang aktiviti rasuah turut dimanifestasikan melalui penubuhan jawatan kuasa khas mengenai rasuah JKMR. Dia penerusan tugas, dan seperti mana kita tahu dalam Kerajaan Madani, tata kelola merupakan pokok utama dan pembanterasan rasuah mesti diteruskan. Memang ada sedikit kejayaan permulaan, dan saya katakan di antara ukuran penting ialah pimpinan. Sehingga sekarang setahun belum ada bantahan ataupun pendedahan tentang salah laku dan rasuah di kalangan mana-mana pimpinan kerajaan. Baik, berikutnya pelajar dan generasi muda harus terus diberi kesedaran tentang isu dan amalan rasuah yang menjadi faktor utama kemusnahan struktur dalam masyarakat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pengetahuan tentang anti rasuah dan nilai-nilai etika boleh menjadi peringatan dan melindungi golongan bakal pemimpin ini daripada terjerumus dalam rasuah. We recognize that students in institutions of higher learning are our future workers and leaders, and therefore, we are motivated to bring awareness, urging them to play an important role in preventing corruption. It is also crucial for them to be clear about the direction and strategies to eradicate corruption that are initiated by the government and the MACC. In this way, when they enter the job market and hold important positions, they are committed to good governance, transparency, and accountability to prevent graft
and abuse of power. Presiden Persatuan Kolej dan Universiti Swasta Malaysia, Datuk Parmjit Singh yang senada dengan azam menegaskan kesedaran itu akan melahirkan graduan yang bukan sahaja mampu menyahut cabaran baharu tetapi juga melakukannya dengan etika dan profesionalisme tinggi. The future of the world lies in the hands and within the hearts and minds of our younger generation. Most of you here. Through HARA and with the establishment of the APU chapter of AMAR, which stands for Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah, we are certain that you will lead lives and take on leadership roles with the highest standards of ethical principles such as integrity, transparency and honesty. Tarikh 9 Disember merupakan Hari Anti Rasuah Antarabangsa dipersetujui 190 negara yang menyertai Konvensyen Menentang Rasuah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu termasuk Malaysia. Sambutan HARA 2023 bertemakan menyatukan dunia menentang rasuah, mensasarkan penuntut dari universiti awam dan swasta seluruh negara. Polis Diraja Malaysia PDRM menerima sebanyak 32,462 kes penipuan dalam talian bagi tempoh 11 bulan pertama tahun ini dengan nilai kerugian 1.3 bilion ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, jenayah e-dagang mencatatkan kes tertinggi sebanyak 10,993 kes, diikuti jenayah telekomunikasi 9,526, pelaburan tidak wujud 5,036, pinjaman tidak wujud 4,018, jenayah e-kewangan 2,006 dan love scam 883. Menurut Ramli, jumlah kes meningkat sebanyak 37.5% dari Januari hingga November tahun ini berbanding 23,608 kes dalam tempoh sama tahun lepas. Selain itu, katanya kes pelaburan tidak wujud mencatatkan kerugian terbesar berjumlah 421 juta ringgit, diikuti dengan jenayah e-dagang 382 juta ringgit, jenayah telekomunikasi 327.9 juta ringgit, jenayah e-kewangan 103.6 juta ringgit, love scam 40.9 juta ringgit dan pinjaman tidak wujud 38.5 juta ringgit. Jelas beliau, jumlah kerugian tersebut meningkat 33% dari Januari hingga November tahun ini berbanding 771.1 juta ringgit dalam tempoh sama tahun lepas. PDRM dengan kerjasama Huskol Malaysia hari ini melancarkan Carnival Scam Free Malaysia. Carnival Scam Free itu bertujuan membanteras jenayah komersial di Malaysia. Huskol merupakan aplikasi dibangunkan oleh syarikat GoGoLook yang bolehkan pengguna mengetahui identiti pihak membuat panggilan. Ramli berkata sejak PDRM bekerjasama dengan syarikat itu Januari lepas, kadar panggilan dijawab menunjukkan penurunan sebanyak 50% daripada 66,810 kepada 34,996 panggilan. Baik, untuk waktu ini bagi meninjau setahun Kerajaan Perpaduan Kerajaan Malaysia Madani, tapi untuk melihat secara khusus berkenaan dengan usaha reformasi institusi, kita bersama-sama dengan pengarah eksekutif bersih Encik Wei Kok Hin ketika ini waktu ini dah difahamkan baru pulang daripada Nepal. Ya, bicarakan Tansuk Pilihan Raya. Ya. Tapi itu mungkin bincangkan dalam forum yang berbeza. Tapi untuk waktu ini Mandakan Bersih ada mengeluarkan beberapa kenyataan termasuklah isu peruntukan kepada ahli parlimen. Itu antara beberapa isu reformasi yang wajar ditekankan. Tapi untuk waktu ini permulaan setahun Kerajaan Perpaduan, bagaimana Bersih melihat usaha reformasi yang dilakukan oleh pentadbiran ketika ini? Terima kasih saudara Ifran. Ya, dari Nepal dari Kepataman terus ke sini untuk wawancara bersama saudara. Jadi kami Bersih berpendapat bahawa Kerajaan Perpaduan dalam masa setahun ini sebenarnya benar mereka telah berjaya mencuba melaksanakan beberapa janji reformasi. Saya rasa kita perlu beri kredit kepada mereka, terutamanya dalam bidang pemerkasaan jawatan kuasa parlimen contohnya. Mereka sekarang jawatan kuasa parlimen boleh panggil saksi. Dulu sebelum ni mungkin dia tidak compel, saksi itu tak perlu compel untuk datang. Dia boleh bebas untuk memanggil saksi dan sebagainya. Dia mempunyai bidang kuasa penyiasatan yang lebih luas contohnya. Satu lagi mungkin perkara yang baguslah adalah pemansuhan hukuman mati secara mandatori contohnya.
hukuman mati masih boleh dilaksanakan, cumanya sekarang hakim boleh mempunyai budi bicara contohnya untuk sama ada menentukan hukuman yang mana satu. Walau bagaimanapun, Bersih bersama masyarakat madani yang lain berpendapat bahawa below expectations lah, di bawah jangkaan. Kerana pace ataupun dari speed of reform tu tidak seperti yang dijangkakan. Contohnya, Kerajaan Perpaduan ada mengatakan bahawa sekarang ni Kerajaan Perpaduan bukan parti Coalition Pakatan Harapan. Tetapi sebenarnya ada saja janji-janji dalam pilihan raya, manifesto pilihan raya yang dua-dua coalition janjikan. Contohnya, pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa rakyat. Pendanaan politik contohnya. Membuat pelantikan jawatan utama dalam kerajaan melalui jawatan kuasa parlimen. Ini benda yang belum dilaksanakan. Ada yang cuba dimulakan, contohnya pemisahan peguam negara. Tetapi tidak ada garis masa yang tetap. Perdana Menteri dengan juga Menteri Undang-Undang Dato' Seri Azalina mengatakan bahawa task force itu mempunyai garis masa untuk study. Tapi bukan pelaksanaan itu. So kami mahu bahawa kerajaan committed dengan tegas bila garis masanya. Tapi kalau bicarakan tentang soal pemisahan kuasa, tentang soal pendanaan politik, itu lebih banyak tertumpu kepada Menteri untuk Reformasi Institusi dan Undang-Undang Dato' Seri Azalina Osman Said. Tapi kita lihat tahun ini banyak tumpuan diberikan untuk menyelesaikan isu kumpulan Sulu. Jadi adakah wajar diberikan ruang tahun ini selesaikan dahulu isu kedaulatan, tahun depan baru kita fokus kepada 3 isu yang tadi? Benar, faham. Dan saya rasa kita perlu mengiktiraf peranan Dato' Seri Azalina dalam kabinet ini. Beliau sangat memandu beberapa usaha reformasi yang penting dan setakat ini beliau agak open, bukan saja kepada Bersih tetapi juga Bakausa, rights group dan sebagainya. Beliau sangat open untuk engage. Saya rasa kita perlu beri kredit kepada beliau. Walau bagaimanapun, reformasi tertentu, contohnya peruntukan pembangunan kawasan CDF, itu sebenarnya dalam budi bicara Perdana Menteri. So the ball is still in the Prime Minister's court. That's why bila Bersih mengeluarkan kenyataan bersama itu, kami arahkannya kepada Perdana Menteri. Kerana beliaulah Dato' Seri Anwar yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan benda ini. Dan is within his power. Dan lagi satu contohnya, jawatan Menteri Kewangan dengan jawatan Perdana Menteri. Beliau tidak memerlukan persetujuan UMNO, persetujuan GPS. Beliau boleh melakukannya segera. Dan saya rasa ini adalah a quick win yang boleh dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan untuk reshuffle kabinet nantilah. Tapi peruntukan itu, kita faham bahawa peruntukan kepada kawasan parlimen diberikan. Yang tak diberikan adalah peruntukan melalui pusat khidmat ahli parlimen. Ya. Tapi Perdana Menteri jelaskan dalam Dewan Rakyat bahawa peruntukan itu sudah ada. Tinggal lagi belum didisburse ataupun diberikan kepada ahli parlimen. Adakah itu tidak cukup? Saya rasa saudara pun tahulah, ini there's many ways to go about it. So contohnya dulu, dia ada penyeraras kawasan. Dia kata peruntukan itu dia bagi kepada penyeraras kawasan contohnya. Sekarang dia kata beri terus kepada rakyat, tidak melalui MP. So actually it's the same thing as before. Padahal benda ni dikritik oleh some of them are even ministers now dalam kerajaan sekarang. Yang sekarang mereka mempertahankan perkara ini. Tapi bila mereka menerima, they are on the receiving end of this thing. They were the one who criticize it. So saya nak tanya menteri-menteri, di mana pendirian anda waktu ini? Dan juga seperti saudara sebut tadi, Dato' Seri Azalina. Satu lagi menteri yang saya rasa a key minister, Dato' Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, KDN. Beliau sebenarnya turut bersama usaha reformasi, contohnya pemberian hak kewarganegaraan kepada kanak-kanak dan sebagainya. Itu satu benda yang agak ada yang progresif, tetapi ada juga yang saya rasa kami dari masyarakat madani agak kecewa apabila beliau mempertahankan undang-undang drakonian, Akta Hasutan, SOSMA yang pejuang reformasi yang dahulunya on the receiving end. So kalau setakat ini yang reformasi melaksanakan, saya rasa is way below expectation lah. Kami berharap dalam 4 tahun akan datang ni kerajaan serius komited menangani perkara ini. Ya, ringkas sebelum kita berehat. Kalau begitu, untuk tahun ini berapa tindakan sudah pun diambil, tapi banyak lagi tindakan yang wajar diambil. Untuk tahun hadapan, 12 bulan kedua Kerajaan Madani ini, apa isu-isu yang mesti diberikan keutamaan? Adakah Akta Hasutan ataupun lebih kepada peruntukan ahli parlimen ataupun reformasi institusi yang lain? Saya rasa for start, contohnya perkara Akta Hasutan, SOSMA, perkara ini memerlukan konsensus antara parti yang berbeza kan. So maybe for a start, dia boleh membuat satu jawatan kuasa parlimen yang khusus untuk menyemak semula perkara ini. Dan jawatan kuasa parlimen ini melibatkan ahli parlimen dari pelbagai parti. So that's a start.
kami masyarakat madani, civil society, kita bukan NGO elit liberal seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebelum ni. Kami juga faham kengkangan yang dihadapi oleh Perdana Menteri. We are asking for start, let's start this untuk yang immediate term yang saya sebutkan. Saya rasa 3-4 top priorities yang boleh ditumpu pada tahun depan lah. So contohnya isu CDF ini. Kita tahu pembangkang mahu peruntukan. Kita juga tahu Perdana Menteri mahu kestabilan politik. So apa kata Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang berunding sekarang ini melalui timbalan Perdana Menteri. Apa kata seperti zaman Datuk Seri Ismail Sabri berunding untuk mendapatkan dua-dua benda ini, untuk mendapatkan fixed term parlimen. Baik, itu satu. Tapi ada lagi 3 lagi, manakala ada 4 prioriti yang kita berikan. Tapi untuk waktu ini kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk kita meneruskan perbincangan berkenaan dengan reformasi institusi. Waktu ini kita sudah bersetuju bahawa tindakan yang sudah pun diambil, tapi ada 4 sekurang-kurangnya harus diberikan keutamaan untuk 12 bulan yang kedua. Pasalnya selepas ini kita berehat seketika. Baik, kembali di waktu ini kita meneruskan perbincangan berkenaan dengan reformasi institusi selepas setahun daripada pentadbiran Kerajaan Malaysia Madani. Sebelah tadi kita sudah pun membuat satu konsensus bahawa beberapa reformasi sudah pun berlangsung, tetapi ada beberapa lagi prioriti yang harus diberikan. Dan untuk waktu ini, daripada perkarangan Stadium Bukit Jalil, esok pada pukul 3.30 petang, dijangkakan bahawa Perdana Menteri akan berada di sini untuk majlis perasmian penutup program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani. Tapi untuk waktu ini kita ingin menilai pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan beberapa janji yang sudah pun dibuat melalui manifesto semasa pilihan raya umum ke-15. Kita bersama-sama dengan pengarah eksekutif bersih di waktu ini, Oi Kok Hin, dan kita sambung lagi perbincangan kita tadi. Satu, iaitu berkenaan dengan peruntukan ahli parlimen. 3 lagi prioriti untuk tahun depan. Apakah dia? So, satu ialah peruntukan parlimen, dan saya rasa in exchange for that, kerajaan boleh meminta pembangkang untuk bersama bersetuju mewujudkan satu akta penggaul tetap parlimen, fixed term parlimen, di mana melainkan 2/3 daripada ahli parlimen setuju untuk membubarkan parlimen, parlimen itu terus sehingga tamat penggal. So saya rasa itu adalah satu exchange yang boleh dilakukan untuk kestabilan politik. Satu lagi, poin yang ketiga adalah pemisahan antara peguam negara dan juga pendakwa raya. Benda ini sebenarnya telah dimulakan, task force ada 1 tahun untuk mengkaji, tapi pelaksanaan itu tidak ada garis masa. So saya rasa bagus untuk Perdana Menteri, beliau sendiri menetapkan bahawa mengumumkan segera garis masa setahun untuk melaksanakan perkara ini. Kerana saya rasa ini adalah satu time bomb untuk beliau sebenarnya. Jika beliau tidak membuat perkara ini segera, akan timbul di mana isu, politician ini pula yang diberi DNAA, politician ini pula yang dipadan oleh sekian-sekian. So saya rasa ini adalah perkara yang is good for him to do this immediately. Perkara keempat, saya rasa paling penting juga sebenarnya untuk tahun depan. Kerana tahun depan ada kekosongan jawatan yang penting. So pelantikan kepada jawatan utama dalam negara. Contohnya pengerusi SPRM, peguam negara, pengerusi SPR. Benda-benda seharusnya bukan sahaja dinominate oleh Perdana Menteri dan dilatih oleh Yang di-Pertuan Agong. Sepatutnya perlu juga melalui parlimen untuk verify, contohnya dalam Amerika Syarikat contohnya. Pelantikan penting. Dia ada Congress hearing di mana mereka orang kata vet the candidate. So saya rasa jawatan kuasa pemilihan parlimen perlu terlibat dalam perkara ini untuk turut memeriksa background, kelayakan dan sebagainya. Saya rasa ini perkara yang penting. Ya, FTPA, Fixed Term Parliamentary Act, itu antara yang dilaksanakan oleh beberapa negara termasuklah United Kingdom. Tapi kalau kita belajar daripada pengalaman United Kingdom, akta selepas daripada akta tersebut diluluskan, masih lagi berlaku kegusaran atau kestabilan politik ketika pentadbiran Theresa May sebagai contoh. Yang mana akhirnya pilihan raya terpaksa diawalkan untuk berikan laluan bagi memastikan parlimen di UK itu stabil. Jadi apa pengajaran kita boleh ambil daripada FTPA yang dilaksanakan oleh negara-negara lain untuk dilaksanakan di Malaysia? Baik. Saya rasa ini satu poin yang bagus. Sebenarnya UK dia telah repeal benda itu. Sebab itu dia berlaku balik yang saudara sebut tadi. Selagi akta itu ada, saya rasa dia boleh bendung. Dia tak boleh eliminate completely benda ni. Tapi dia boleh reduce the possibility. Contohnya, UK dia 2-party system lah kan, ataupun 3 parti. Di negara ni pelbagai parti dengan koalisi yang berbeza. So our political context is different in UK and Malaysia. Dan saya rasa bagus untuk kita meneliti undang-undang di negara lain dan menyesuaikannya dengan keadaan tempatan. So contohnya bagi saya lah, cadangan yang kami buat adalah 2/3 majoriti.
kita tidak boleh dan kita tidak mahu menghalang budi bicara Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Tapi saya rasa bagus untuk meletakkan kondisi bahawa 2/3 ahli parlimen baru Perdana Menteri boleh rekomen kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau tidak, sesuka hati dia bila majoriti dia tergugat ataupun bila ada ahli parlimen yang lompat quote-unquote secara informal untuk mengisytiharkan sokongan. Itu yang berlaku. Ya, saya nak kaitkan juga akta tersebut untuk memastikan kestabilan politik di negara yang terjamin dengan beberapa kenyataan oleh pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional yang berterusan menyebut bahawa kerajaan boleh bertukar pada bila-bila masa. Dari sudut reformasi institusi, apa yang boleh dilakukan untuk beri jaminan kepada rakyat bahawa tidak ada bangkangan picisan seperti itu yang boleh menggugat kerajaan yang akhirnya akan menyebabkan ketidaktentuan politik dalam negara? Ya, saya rasa sebenarnya bagus untuk pembangkang dan juga kerajaan untuk for the lack of better word sedar diri kan. Saya rasa rakyat sudah muak dengan kita yakin akan tubuh kerajaan minggu depan. Kita yakin. Saya rasa rakyat akan muak dengan perkara ini. Jadi apa kata setuju saja untuk berunding untuk kestabilan politik, dapat pembangkang dapat peruntukan, kerajaan dapat akta pegang tetap parlimen. Teruskan 4 tahun ni, kemudian battle semula. PRU 16 battle semula, free for all tak apa. Tapi buat masa sekarang, kisah pasal ekonomi rakyat, COVID, kes semakin meningkat. Bela nasihat rakyat, laksanakan agenda reformasi pilihan raya dan sebagainya, dan fokus pada benda itu dan bukan menarik sokongan dan sebagainya. Ya, menangkan bersih mengikuti persidangan di Nepal berkenaan dengan sistem pilihan raya. Dan ketika ini kita juga berdepan dengan satu situasi grey area di mana apabila ahli parlimen daripada Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dan kesannya kepada akta anti lompat parti, pindahan perlembagaan berkenaan dengan lompat parti oleh ahli parlimen. Yang mana ketika ini belum berikan sebarang kesan yang menyebabkan mereka kehilangan kerusi. Dalam hal itu, Bersih ada sebarang komen? Ya, sebenarnya kita pun telah mengeluarkan kenyataan. Akta lompat parti ini sebenarnya dia ada loophole. Dan loophole ini sebenarnya telah pun dibincangkan sebelum akta ini diwujudkan. We are consistent, we cakap benda ni perlu di cover. Tetapi ada parti politik pada masa itu tidak mahu. Dan sekarang we have seen the consequences lah. So sekarang saya rasa ada beberapa idea yang boleh dilaksanakan. Contohnya kita boleh cover loophole itu. Kan supaya bila dia melanggar arahan Whip Party, dia dipecat contohnya. Tetapi dia akan merundum otonomi ahli parlimen itu. So it's a give and take. Pro and con dia ada. Maksudnya ahli parlimen tidak lagi bebas secara individu untuk melanggar. Dia kena ikut je arahan ketua parti kan. It's good and bad lah. Di persidangan Nepal yang kami ikuti sebenarnya, Malaysia ni antara contoh yang agak bagus sebenarnya. I'm not saying like kita je yang kena belajar dari negara lain. Kita pergi sana, negara lain mahu belajar dari kita. Contohnya Filipin. Dia orang lagi teruk lompat parti tu. So bila kami berkongsi bahawa ada usaha kami buat akta anti lompat parti dan sebagainya, mereka mahu belajar daripada kami. Daripada Malaysia lah. So saya rasa ini adalah satu peranan yang Malaysia boleh mainkan dalam Asia serantau ini sebagai salah satu beacon of demokrasi lah. Ya. Dan kita juga menyaksikan beberapa siri pilihan raya kecil dan juga pilihan raya negeri ketika ini antara 6 negeri selepas daripada pentadbiran Madani ini mengambil alih kerajaan persekutuan. Dari sudut reformasi pilihan raya dan juga SPR, selain daripada pemilihan pengerusinya itu, apakah Bersih melihat ada reformasi-reformasi yang sudah pun dilaksanakan? Ya, the conduct of election, I think is well done. Conduct of election, saya rasa pemisahan antara federal election, state election telah membuat SPR semakin bersedia bila dia buat pilihan raya. So, well done to SPR on that note. Dari segi reformasi itu kurang, sebab saya rasa dia just carry on business as usual sehingga mendapat arahan daripada menteri ataupun Perdana Menteri. So I think that's quite a public institution kan. So saya rasa di situ kehendak politik ataupun political will harus datang daripada Perdana Menteri sendiri. Direktif tu kata kita nak reformasi pilihan raya. Di mana report ERC contohnya. ERC 2 tahun kita membuat perbelanjaan awam, Electoral Reform Committee mengkaji, menukar sistem pilihan raya, tapi masih di OSA, Classified Officer Secret Act. Saya rasa kerajaan harus diklasifikasi benda ni, memulakan perbincangan reformasi pilihan raya. Baik, terima kasih Boyko Hin bersama kita, Pengarah Eksekutif Bersih, bincangkan berkenaan dengan reformasi institusi dalam tempoh setahun Kerajaan Perpaduan dan juga Kerajaan Malaysia Madani memimpin negara pasca daripada pilihan raya umum ke-15. Masih banyak lagi perkara yang harus dilaksanakan, tapi sekurang-kurangnya kita melihat sedikit perubahan yang dilakukan oleh pentadbiran di bawah Perdana Menteri waktu ini. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.